Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tajuk menepati janji ya, yang mana ini adalah tajuk ke-6 ya, pelajaran ke-6 untuk subjek akhlak ya. Dan pelajaran ini boleh didapati di dalam muka surat 27 hingga 31 di dalam buku teks. Baiklah. Yang pertamanya kita terus pergi kepada pengertian ya. Apa erti menepati janji ya, apa konsep menepati janji ni ya, ialah menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya ya. Dia ada 3 poin dia dekat situ. Yang pertama, kita kena tunaikan sesuatu. Yang kedua, apa yang telah kita janjikan tu ya, dan yang ketiga, tepat pada masanya ya. Ada 3 keyword di situ ya. Pengertian menepati janji ada 3 keyword ya. Yang pertama, menunaikan sesuatu. Yang kedua, apa yang telah dijanjikan. Dan yang ketiga, tepat pada masanya ya. Baik, itu erti ataupun konsep menepati janji. Baiklah. Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang janji ya. Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang janji, bermakna berjanji ini adalah satu benda yang sangat serius sehingga dititik beratkan dalam Al-Quran ya. Ada dekat dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian ya. Ada disebutkan di dalam Al-Quran bermakna topik menepati janji adalah salah satu topik yang sangat serius ya, tidak boleh diambil mudah ya. Baiklah. Kemudian Nabi Muhammad juga ada menyebut melalui daripada Abi Hurairah ya, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi salasahnya. Kita dah pernah bincang dulu munafik ni dalam pelajaran imla yang lepas ya. Ada muncul perkataan munafik ya. Inilah dia tanda-tanda munafik ni ada 3 Yang pertama, dia berdusta. Bila berkata-kata tu dia dusta ya. Yang kedua, bila berjanji dia mungkiri ya. Dan yang ketiga, bila diberi amanah dia khianat ya. Dia khianati amanah tu. Sehingga kan sebegitu Nabi Muhammad menyebutkan bahawa mereka yang tidak menepati janji itu adalah munafik. Nampak tak betapa seriusnya topik menepati janji ini ya, sesuatu benda yang kita tidak boleh ambil ringan. Okey. Baik. Oleh kerana ia adalah perkara yang serius, maka ia pastilah akan mempunyai fadilah, iaitu kebaikan. Akan ada beberapa siri kebaikan sekiranya kita menepati janji kita tu Yang pertama, kita diredai Allah dan Rasulullah. Ini sudah semestinya, kerana ada sendiri disebut dalam Al-Quran kalamullah itu sendiri mengatakan bahawa kita kena sempurnakan perjanjian-perjanjian kita. Maka bagi siapa yang menuruti ayat Al-Quran itu, pastilah diredai oleh Allah. Baik. Kemudian disukai oleh ibu bapa dan rakan serta guru. Mesti kawan suka. Kalau kita janji lepas tu kita tepati. Contoh, kita janji esok nak belanja dia nasi lemak ke apa ke, kemudian esok tu kita betul-betul belanja dia nasi lemak, maka apa perasaan dia ketika itu? Pastilah perasaan dia akan suka, disukai. Kemudian mendapat ganjaran pahala daripada Allah, ini semestinya lah, sebab dah ada sendiri ternyata di dalam Al-Quran bahawa ia adalah satu benda yang patut dilakukan iaitu menyempurnakan janji-janji. Yang keempat, mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Dia berjanji dengan kawan dia tadi, esok nak belanja nasi lemak ke apa ke, esoknya dia betul-betul belanja, maka akan disukai oleh kawan dia lah. Mana benda tu boleh mengeratkan silaturahim. Benda yang dibuat tu boleh menyebabkan kawan dia ingat dekat dia sampai bila-bila. Itu dia. Itu silaturahim ni, supaya orang tak lupa dengan kita. Itu silaturahim. Baik. Kemudian
Yang kelima, maka kita akan tergolong dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Bertakwa ni maksudnya takut kepada Allah lah. Betul lah kita takut sebab kita menuruti perintah Al-Quran. Itu menunjukkan ataupun itu satu bukti bahawa kita takut dengan Allah. Dan kita nak tergolong dalam kalangan orang yang benar. Tak ada siapa nak tergolong dalam kalangan orang yang salah, betul tak? Ya, semua nak tergolong dalam kalangan orang yang benar. Yang keenam, mendapat keberkatan daripada Allah. Dan yang ketujuh, dimurahkan rezeki oleh Allah. Macam yang kita cerita tadi, kita belanja orang nasi lemak sebungkus, insyaAllah rezeki kita pun akan dimurahkan. RM1 kita belanja orang, nanti Allah belanja kita lebih banyak lagi. Kita tak perlu risau tentang itu. Baik, fadilat ni erti dia apa tadi? Erti fadilat adalah kelebihan. Kelebihan sekiranya kita mengikuti ataupun menepati janji kita. Baik, bila ada kelebihan, pastinya akan ada keburukan juga. Macam mana keburukan yang kita akan perolehi sekiranya kita tidak menepati janji? Akibatnya artinya keburukan kalau kita tidak menepati janji. Baik, yang pertama, kita akan dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, kita tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Yang ketiga, kita termasuk dalam golongan orang munafik. Ini yang kita nak elak sebenarnya. Kita tak nak tergolong dalam kalangan orang munafik. Munafik ni satu benda yang tak elok lah sebenarnya. Kita nak tergolong dalam golongan orang yang benar. Baik, mendapat balasan siksa di neraka. Betul lah, ini dah betul lah, sebab kita tidak mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kemudian jiwa sentiasa tidak tenteram pun sama juga. Macam mana nak tenteram? Kalau kawan-kawan ejek, semalam janji belanja tapi tak jadi belanja, tipu lah apalah, kawan-kawan ejek, jadi hidup kita tidak tenteram. Baik, kemudian hidup tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Begitu. Seterusnya, ada sedikit penghayatan dekat sini. Yang pertamanya, apa hukum menepati janji? Hukumnya adalah wajib. Mana-mana arahan yang tertulis dalam Al-Quran, maka hukumnya akan jadi wajib. Kalau ada arahan yang disebut dalam Al-Quran, maka ia adalah wajib. Okey. Dan menunaikan janji ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Mestilah sebab dia tergolong dalam kalangan orang-orang yang benar dan bukan orang yang munafik. Baik, macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada berjanji yang tak pasti? Caranya adalah dengan menyebut lafaz insya-Allah. Kita sebut lafaz insya-Allah. Kita sebut lafaz insya-Allah. Kalau kita tak mampu buat pun, kita tak perlu berdosa. Jadi kita sebut perkataan janji tu bukan janji, maka kalau tak buat, dia berdosa. Kita sebut insya-Allah. Kalau dia tak mampu buat, maka dia tidak perlu berdosa. Sebenarnya dia serta kata insya-Allah, sekiranya dikehendaki oleh Allah. Allah tak boleh berdosa. Terlepas kita punya kepadanya, Tuhan kita kena sebut insya-Allah. Sentiasa sebut insya-Allah. Kalau itu kamu minta boleh belajar semua, tak satu besok insya-Allah, tak janji. Kalau ada lebih, dia terus sebut. Kena sertakan dengan kalimat insya-Allah yang bermakna sekiranya dikehendaki oleh Allah. Baiklah, kita terus pada latihan. Boleh tuliskan latihan ini ke dalam buku tulis. Yang pertama, dia nakkan pengertian berjanji. Yang kedua, dia nakkan fadilat menepati janji. Yang ketiga, dia nak nyatakan akibat tidak menepati janji. Dan yang terakhir sekali, hendaklah dituliskan dalil
Al-Quran dan Al-Hadis mengenai menepati janji. Baiklah, setakat itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.